Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Dengan limpah rahmatnya malam ni kita sambung lagi kuliah tafsir surah At-Talaq. InsyaAllah pada malam ni muka surat 559 ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Tempatkanlah, yakni sediakanlah tempat tinggal untuk isteri-isteri yakni yang menjalani iddah itu di tempat kediaman sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai dengan harta yang kamu miliki, sesuai dengan pendapatan kekayaan kamu. Jadi ayat ni lanjutan daripada ayat sebelum ini, iaitu Allah SWT menyebut kepada kita jenis-jenis iddah. Mana perempuan yang diceraikan itu sama ada mereka masih lagi mengalami haid, maka iddah mereka berdasarkan kepada 3 kuruk. Sekiranya mereka tu tidak lagi mengalami haid, mana putus haid, maka tempoh dia adalah selama 3 bulan. Demikian juga wanita-wanita yang tidak ada haid, yang tidak pernah mengalami haid ataupun ia kerana gangguan seperti kita sebut pada minggu yang lalu, dia sakit, sama ada dia masih muda telah dibuang ovari dia, ataupun ia memang tidak berhaid, ataupun perempuan yang bercerai itu dalam keadaan dia menyusukan anak dia, jadi tidak mari haid, maka iddahnya itu adalah selama 3 bulan. Kemudian Allah SWT cerita pula tentang wanita yang hamil itu, wanita yang diceraikan yang hamil itu, tempoh dia sehinggalah dia melahirkan anak. Kemudian setelah Allah Ta'ala cerita tentang tempoh iddah ni, Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang beriman supaya menyediakan tempat tinggal untuk orang-orang yang diceraikan itu beriddah. Sebelum pada ini, dalam ayat yang pertama Allah SWT menyebut la tukhrijuhunna min buyutihin, janganlah kamu keluarkan mereka itu daripada rumah-rumah mereka. Maknanya isteri-isteri yang diceraikan tadi hendaklah dia beriddah di rumah di mana dia duduk bersama dengan suami dia. Jadi situlah dia duduk. Kemudian ayat yang ke-6 ni memberitahu hendaklah kamu tempatkan isteri itu di tempat yang kamu tinggal juga. Maknanya sama seperti mana kamu tinggal juga, walaupun tidak tempat tu sendiri, tetapi lebih kurang seperti itu. Secara mudah kita kata, kalau seorang itu tinggal di sebuah rumah,
bahagian rumah mana hak sesuai untuk dia diami. Bahagian mana? Bilik ke, ruang tamu ke, dapur ke, dah, di beranda ke, dalam stor ke, bawah tangga ke, itu semua rumah juga. Jadi Allah Ta'ala kata jangan kamu keluarkan mereka itu daripada rumah kamu. Jadi ayat ni pula kata hendaklah kamu tempatkan isteri itu di tempat yang mana kamu duduk. Maknanya tempat munasabah kamu duduk, kamu tinggal, kamu kena duduk situ juga. Kamu duduk di situ, maka tempat seperti itu juga kamu kena duduk. Jadi ini ada dua tafsiran. Satu, bila kata kamu jangan usir mereka keluar daripada rumah kamu, maknanya kena kekalkan mereka tu di rumah kamu juga. Tempat mana? Tempat munasabah. Kamu duduk, kamu tidur, situlah tempat ia sesuai untuk dia tidur juga. Maknanya jangan letak bini kita tu di bawah garas. Dah. Rumah juga tapi garas. Pak tok kereta. Kita pun tebing dengan plastik putih ke, ataupun plastik bunga raya ke, tak boleh. Walaupun itu daripada rumah kamu juga. Jangan kamu letak dia tu di dalam situ, tempat kamu simpan barang, pinggir-pinggir makuk ke apa semua, letak dia situ, tak boleh. Bawah tangga, tak boleh juga. Walaupun masih lagi di bawah bumbung yang sama, janganlah kamu letak mereka tu di tempat yang tidak munasabah. Maknanya bawah tangga kamu pun tak tidur kamu. Dah, kamu tak akan tidur dalam situ di garas. Maka tempat-tempat tadi bukan tempat untuk kamu letak isteri-isteri kamu. Walaupun kamu kata kita suruh dia duduk rumah kita juga. Tapi rumah pun munasabah kau tidak untuk orang tu tidur situ. Dapur, itu kena mengambil kira. Ataupun satu lagi dengan maksud tempat yang mana kamu tinggal tu maknanya sesuai lah, untuk kamu berikan kepada mereka sesuai dengan keadaan kamu. Mana keadaan kamu mampu ni, mana kamu duduk rumah, kita kata rumah teres dah, dia pun berada di rumah teres juga. Kalau dia duduk di villa, banglo dah, sesuai kamu pun duduk di banglo, dia pun duduk di banglo juga. Maknanya kita kena mengikut kemampuan kita dalam menyediakan tempat tinggal. Hak penting, orang yang diceraikan ini tetap dia ada hak untuk dia ada hak atas suami dia, bekas suami dia tu, untuk memberi tempat tinggal. Maknanya wajib kepada suami yang menceraikan isterinya itu menyediakan tempat tinggal yang munasabah untuk isteri dia sesuai dengan kemampuan dia. Jadi kalau kata rumah dia tu tak cukup bilik ke apa semua, dah, maka dia boleh sewa rumah lain sesuai untuk dia duduk, untuk isteri dia duduk. Kemudian bila kata duduk sekali tadi, maknanya kita sedialah bilik untuk dia. Satu, ada berapa bilik di rumah kita tu kita sediakan. Ataupun kalau tak ada bilik, kita tambahlah. Tambah. Kalau orang dulu dia mudah dah, dia tarik sikit, ikat-ikat bata, paku-paku papai, boleh lah. Bahagian untuk apa, duduk tu. Kemudian hukum yang seterusnya Allah SWT sebut di sini, wala tudaruhunna litudayyiqu alaihin. Janganlah kamu memudaratkan mereka, janganlah kamu menyusahkan mereka untuk kamu menjadikan mereka tu sempit. Yang ni dengan tujuan apa? Mana kamu kamu kontrol banyak perkara. Air tak boleh guna banyak, air guna setakat ni je, mandi sekali sehari je. Makan pun nafkah bagi tu cukup-cukup, sekali kenyal sehari. Elektrik pun kipas boleh guna pada waktu siang, malam tak boleh guna. Buat ketetapan lagu tu, ketetapan yang menyusahkan isteri sehingga mereka buat keputusan nak pindah tempat lain atau saya duduk. Sebab asal isteri ni dia kena berada di rumah dia diceraikan oleh suami dia. Rumah bini dia, rumah tok laki dia duduk, dia duduk dengan tok laki dia dulu, diceraikan di situ jugalah dia duduk selama iddah.
Jadi suami ni dia tidak boleh menyusahkan isteri dia tadi dengan tujuan untuk dia hipik suami isteri dia hipik dia menyebabkan isteri dia tu dalam keadaan sukar, dalam keadaan payah sempit, sehingga terpaksalah isteri tadi keluar cari rumah lain. Ataupun contoh seperti kita sebut tadi, tak cukup makan, nafkah tak bagi dengan sempurna, maka terpaksalah isteri tadi kena keluar kerja ataupun pindah tempat lain. Kita tak bagi dia guna elektrik, kita tak bagi air yang secukupnya untuk dia, kita sekat. Jadi itu sebenarnya lah. Maknanya dia kata kita tak usir dia, kita tak hambak dia keluar daripada rumah ni, tapi tindakan tu, mana cara layan tu macam nak perambat dah. Payah sendirilah, seolah-olah gitu. Jadi syariat ni dia jaga, orang panggil i'tibar ma'alak, mengambil kira kesudahan. Yang ni apa-apa benda, apa-apa cara hubungan yang menyebabkan mudarat kepada isteri tadi sehingga dia terpaksa keluar, maka itu tidak dibenarkan. Kenapa? Tujuan dia, ujungnya ma'alak kesudahan dia nak usir dia keluar, nak usir secara direct tak boleh. Sebab larangan daripada Allah Ta'ala, maka tu lelaki ni wahillah dia sekat penggunaan elektrik, penggunaan air, dah sekat macam-macam cara, tak bagi nafkah. Akhirnya isteri dia tadi terpaksa lah akak pergi balik rumah ayah dia, pergi ke tempat lain, duduk rumah sahaja dia. Tak boleh buat lagu tu. Jangan menyusahkan mereka sehingga mereka rasa sempit. Jadi bila sempit dia nak cari tempat luar, bila dia rasa payah dia nak cari tempat yang senang, maka dia pun keluar daripada rumah. Jadi bila begitu kamu secara tidak langsung telah usir dia. Dia sepatutnya kena duduk situ, tak boleh keluar. Dia tidak nusyuh juga. Sebab nusyuh tu dia derhaka dalam keadaan dia suami isteri. Hak ni sebab syariat nak supaya ada peluang untuk rujuk. Ada peluang untuk rujuk. Jadi kalau dah waktu atas kelik rumah ayah dia, kelik sendiri kau dia atas kelik kau, tak boleh lah. Sebab dia menyalahi maksud syariat. Maksud syariat ni la'allallah ni, la tadri la'allallah yuhdisu ba'da zalika amra. Boleh jadi Allah SWT akan cetuskan satu perkara yang ni nak rujuk balik. Jadi kehendak syariat ni supaya suami isteri dia rujuk semula. Jadi kalau isteri dengan rela hati keluar balik ke rumah ayah dia ataupun rumah siapa-siapa, rumah sewa dia sendiri, berarti dia telah menyalahi syariat tu. Sebab syariat nak supaya ada ruang untuk rujuk. Tak ada kelih pagi, kelih malam kara. Kelih tak apa dah. Jadi esok ke tu nengung, tak okay, kelih saja. Jadi kalau dia sudah hantar kelih dah rumah ayah dia ataupun dia membenarkan bini dia ni berpindah ke rumah lain, jadi tak ada peluang tu untuk baik pulih hubungan. Jadi terpisah. Jadi tak temu mata. Jadi syariat nak je dalam tempoh edah tadi untuk baik pulih hubungan, kembali sebagai suami isteri. Jadi tak boleh lah. Tak boleh isteri tu lari. Tak. Cuma biasanya tu lelaki ni kena benar. Kena benar. Tapi kalau dia mudah jenis orang yang menyesal, dia nak benar dua sekali. Jadi macam-macam orang. Jadi bila orang ni kadang-kadang dalam keadaan tidak tetap, ada lebih suka duduk asing-asing bermula daripada tarikh perceraian, ada yang memang nak duduk sekali lagi. Jadi syariat ni buat ketapel lagu ni, jangan usir mereka. Dan hak perempuan pun dia kena duduk situ jugalah. Sebab di situ
kemungkinan ada anak dia. Dalam tempoh tu juga suami tu dia berhak untuk rujuk. Dia ada hak untuk rujuk. Jadi kalau dia tempat lain payah nak rujuk tu. Tu tak apa tu, dia kira kita mengalah. Kita kira kita ni mengalah ataupun kita mengutamakan dia. Lebih sesuai lah kita duduk luar tu, duduk atas sofa ke apa semua. Sebab sifat wanita ni dia kena tertutup sikit. Duduk dalam bilik. Kemudian wa in kunna ulati hamlin, sekiranya isteri yang diceraikan tadi dia seorang yang hamil, jika mereka itu orang yang hamil, maka engkau tetap wajib memberi nafkah kepada mereka sehinggalah mereka itu melahirkan kandungan mereka. Jadi wajib atas suami yang menceraikan isterinya dalam keadaan hamil tadi, dia kena memberi nafkah sapalah habis iddah. Habis iddah iaitu melahirkan anak. Jadi nak beritahu di sini, melahirkan anak ni adalah tempoh iddah dan juga tempoh nafkah kepada isteri tadi yang diceraikan. Supaya kita tidak menyangka bahawa melahirkan anak ni hanya berkait dengan iddah. Tidak. Untuk memberi nafkah pun juga sampai melahirkan anak. Takut-takut kita anggap sehingga melahirkan anak ni setakat hukum iddah, tetapi sebenarnya dia merangkumi juga hukum memberi nafkah. Sebab apa? Sebab takut-takut orang tu rasa berat. Rasa berat macam mana? Kalau perempuan ia tidak haid, perempuan ia tidak mengandung ni, dia tiga kali suci ataupun 3 bulan mentak je. Ni kalau kata 2 bulan mengandung cerah, maknanya dia kena memberi nafkah sehingga habis iddah. Habis iddah tu dalam tempoh 7 bulan lagi. Dan dalam masa tu juga wajib dia memberi nafkah. Maknanya jangan dia rasa berat lah. Jangan dia rasa berat. Sebab sehingga kepada tarikh kelahiran itu menjadi tempoh iddah, itu juga adalah menjadi tempoh kepada infak, kepada nafkah. Mana nafkah tu dia mengikut iddah juga. Bukan kata nafkah ni dia setakat 3 bulan, sama seperti keadaan wanita lain yang diceraikan, yang mana mereka tu kalau tidak ada haid ataupun mereka tidak berkait dengan mengandung. Jadi dalam bab orang yang mengandung ni, hukum dia 2 perkara. Yang pertama, iddah dia itu sehingga melahirkan anak. Begitu juga dia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal sehinggalah dia melahirkan anak. Jadi bagi lelaki, dia tidak perlu rasa berat. Sebab apa? Sebab yang dikandung tu anak dia. Anak dia. Jadi bini dia tu hak kandung anak dia, dan dia akan dapat anak. Jadi tidak sepatutnya dia rasa berat untuk memberi nafkah. Kemudian bila mana selesai cerita melahirkan anak ni, maka dia akan berkait pula dengan menyusu. Fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Sekiranya isteri-isteri kamu yang kamu ceraikan itu, dia menyusu untuk kamu, yang dia menyusukan untuk anak kamu, maka berikanlah kepada mereka itu upah mereka. Kena beri upah. Apa orang kata bapa nak ambil upahnya muka anak dia, mana anak perempuan. Tak boleh. Dia kena ambil upah juga. Mana syariat jaga ni.
Maknanya suami isteri ni bila melahirkan anak, bain dah lah, putus dah lah, tak boleh nak rujuk dah. Mana bila melahirkan anak, dia jadi putus, habis dah. Jadi bekas suami ni dah, bekas suami dia kena memberi nafkah kepada anak dia. Dan termasuk dalam nafkah pada anak dia ni, dia hendaklah membayar upah kepada bekas bini dia untuk menyusukan anak dia. Jadi kita tak boleh kata bapa nak ambil ucah upah je, sebab susu percuma, lepas tu anak dia juga. Tidak, syariat ambil kira. Syariat ambil kira ni sebab apa? Sebab nak suruh bertanggungjawab. Tak sih hak lelaki ni dia ngelik, tidak bertanggungjawab. Jadi atas suami yang menceraikan tadi, untuk anak dia kena memberi nafkah, pakaian apa semua, begitu juga apa-apa yang diperlukan. Dan dia kena bayar kepada bekas bini dia tu untuk menyusu dalam tempoh berapa lama? 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahun haulaini kamilain. Perempuan yang menyusukan anak tu, dia menyusukan selama 2 tahun yang sempurna. 24 bulan. 24 bulan. Jadi 24 bulan tu kena kira lah. 24 bulan tu dia boleh hajah lagi. Kalau tak say 24 bulan pun tak apa, 20 bulan. Setahun setengah. Tapi biasa kita ni tak ada setahun nyusu dah. Lekat pula tak ada dah. Tapi kan we susu laktogen kak, tak ada 6 bulan lah. Kalau susu dada ni dia boleh lama lagi jarak anak tu. Jadi di sini suami tadi dia kena beri upah kepada bekas isteri dia untuk menyusukan anak mereka berdua. Kena beri. Sebab apa? Sebab isteri ni dia mengalami kepayahan bak anak ni bermula daripada kandungnya, ketika beranak dan ketika menyusu, sampailah terpisah susu. Tiga tempoh. Hamalat hukurha wa wada'at hukurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Bini ni ataupun ibu kepada anak ni, dia mengandung dalam keadaan payah, melahirkan pun payah, menyusu pun payah juga. Jadi semua tu dalam tempoh lebih kurang 30 bulan kalau kira 30 bulan. Mana dalam keadaan payah tu, apa dah, awal mengandung tak berat, tapi perut loyah macam dah. Dia luak mutah gapo, pening pala tak boleh bau, bau masak tak boleh, bau untuk lelaki tak boleh dah. Kalau dulu kan duduk di gelegar jaga orang kata, duduk di gelegar jaga, duduk jeluak situ, 2 bulan tak bangun atas kaki, beralur perut, dah penat tu. Kemudian habis tempoh apa ni, tempoh alahar ni berat pula, pakai pinggan pergi mari bawa anak ni dah. Sampailah ketika beranak, beranak pula nyusu ni macam-macam lah budak nyusu ni, terutamanya kalau dia sudah boleh kaki tu, boleh ngesok ke apa semua, ke tunjang situ ke tunjang sini, lopak nungginyo kadang-kadang duk nyusu dah, tak kira tempat mana. Kalau dia nak susu dia teriak, jadi payuh, kena pula mak dia pakai baju tu, nak selok ke apa semua rohok. Jadi sebab itulah bekas suami ni, tok lelaki ni ataupun pok budak ni kena mengambil kira keadaan itu. Susah nak tidur pun payah. Dah duk kepik, nak ke susu tu. Jadi kena bagi upah kepada
kepada bekas bini dia tu, walaupun itu anak dia. Anak kita dengan dia, syariat tak kira, dia kira kesusahan. Dan kita ni, orang lelaki ni, dia ada satu benda ya tak ada pada orang Tino, iaitu apa? Bank. Budak ni bank kita. Dia sebenarnya kita ni, dulu sebelum kita bini, nama kita duduk depan. Belakang kita tu nama ayah kita. Bila kita boleh anak, sedaplah kita. Lepas bank itu kita lalu. Maknanya orang ni nisbah pada kita, zuriat kita, darah daging kita. Nisbah pada kita tu benda besar. Benda besar. Maknanya kita ada zuriat. Kita ada zuriat. Jadi itu satu nikmat kepada orang lelaki. Ni dia boleh kata ni anak dia. Dia suka beranak, bank dia, anak dia. Jadi di sini Allah Ta'ala menyebut pada kita, berilah upah kepada mereka. Upah di sini adalah upah, dia panggil upah misil, upah standard. Jadi kalau kita tengok dalam sirah Nabi, suasana masyarakat pada tu, Nabi sendiri disusuki oleh Halimatus Sa'diyah. Halimah ni, dia mari tu dia mari Mekah cari budak mana dia nak menyusu sebab nak ambil upah. Maknanya budaya pada waktu tu dia mengambil kira benda ni. Mana kalau ibu tu tak boleh menyusu, dia boleh suruh kepada orang lain untuk menyusu. Dah. Jadi orang lain ambil upah menyusu tu kena bagilah upah, ganjaran untuk dia, kerana khidmat dia bagi. Zaman dulu tak ada fikir nak ambil perah susu tu wiko anak, susu kambing bukan anak, tak ada. Dia susu orang juga, walaupun tidak kaum kerabat, walaupun orang luar, orang tidak suku sakak. Sebab bagi mereka susu manusia tu penting. Jauh pada waktu tu dia faham dah. Dia faham dah. Anak tu dia memerlukan pada susu seorang wanita, bukan susu mana-mana binatang. Jadi kena bagi, kena bagi upah. Jadi upah ni ada sebab apa? Dipanggil upah ni kerana kita bayar manfaat ataupun bayar perkhidmatan. Hak barang tu kekal. Barang kekal, macam kita kata kita sewa rumah. Sewa rumah tu boleh. Itu adalah satu kemudahan kepada orang tak mampu nak beli sebutir rumah, dia boleh bayar ataupun dia beli perkhidmatan. Jadi dia boleh duduk di rumah tu, ambil manfaat daripada rumah tu, dengan syarat rumah tu kekal. Kekal maknanya bila benda tu kekal, kita boleh buat sewa lah. Jadi kalau kata perempuan tadi, dia memberi susu tu tidak belah menyebabkan dia tu jadi kuruh kering ke, dia jadi lembek ke, jadi hilang daya kekuatan dia, tidak. Dia kekal sebagai seorang wanita, cuma dia kena jaga pemakanan lah, makan seperskala ataupun makan lebih sikit daripada skala. Maknanya dia tu panggil asal tu tetap ada. Manfaat tu sahaja ia hilang, tapi manfaat tu dia akan sentiasa ada. Manfaat yang ada pada wanita tadi apa? Susu dia. Susu tu dia tak kering, tak habis. Jadi bila begitu boleh sewa. Hak tak boleh sewa ni, kita kata sewa gapo? Sewa tu kalau kita guna habis, tu dia tak boleh sewa. Kalau benda tu habis, zat benda tu habis, kita kata sewa gapo? Hak jenis habis ni, jenis habis ni, ada habis zat, dia tak boleh sewa. Kalau benda ia kekal, boleh sewa. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, hendaklah di kalangan kamu ni saling menyuruh dengan perkara yang baik. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, maksud dia apa? Hendaklah berunding di antara kamu dengan cara yang baik. Maknanya penetapan qada upah tadi hendaklah
atas persetujuan, iaitu dengan cara bermesyuarat. Maknanya kena ayat kepada isteri tu jangan letak upah yang mahal sangat. Diberitahu kepada tu lelaki jangan kedekut nak bagi. Itu maknanya masing-masing tu diarah supaya buat baik belaka. Yang ni mereka hendaklah bermesyuarat, bersetuju, berunding dalam penetapan harga. Itu isteri dia tidak boleh meletakkan upah yang mahal, suami dia tidak boleh ngelik lari daripada tanggungjawab ataupun dia kedekut culas nak bayar upah. Jadi upah ni upah misil dia panggil bima'ruf. Bima'ruf ni maknanya upah standard, mana orang boleh terima. Perkataan misil ni dia dalam pekoh banyak. Misil ni macam dia kata nilai semasa lah, nilai standard. Macam kita kata sebotol air mineral ni dah, berapa nilai dia? Seria, kita kata seria standard. Katalah kemaga kita nak ambil wuduk tak ada orang jual air sebotol, harga berapa? 100 riyal. Masa tu kita dibenarkan bertayamum dah. Sebab harga dijual pada tu bukan harga misil, tapi harga barang rare dia panggil. Barang antik lah, apa barang antik kan. Telefon 3310 tu masa kita beli dulu 300. Lah ni berapa tak tahu lah. Tapi tak ada harga lah. Katalah nilai tu mahal. Sebab RSZ lah, RSZ. Untuk RSZ. Dulu 6,000. Lah ni boleh jadi 12,000, tak tahu. Tapi lah ni banyak lagi. Katalah ada 4 butir lah di Malaysia, RSZ. Pada waktu tu dia mungkin boleh jadi 100,000 semua. Maknanya harga dia berubah. Maknanya harga tidak standard lagi. Begitu juga perkataan misil ni berhubung dengan mahar, mas kahwin. Mas kahwin kita kata standard kita lah ni 10,000 lah. Ya, dalam tempoh 10 tahun ni hidup main 10,000, 15,000 setara tu. Tu panggil standard dah. Mahar misil. Mana kalau tanya kita nak nikah adik ni, tanya kakak dia berapa dulu? 10,000. 10,000 lah. Ataupun kalau hak perempuan ni anak sulung dah nak nikah, berapa mahar dia? Jadi standard mak dara dia, hak paling akhir sekali, ataupun orang kampung dia. Tu dipanggil mahar misil. Tapi kalau dia letak 200,000, ada dah tu. Tidak mahar misil dah, mahar pelik pada orang. Jadi sekarang ni nak bagi upah tu berapa? Jadi kena ada penentuan standard masyarakat pada waktu tu. Standard masyarakat pada waktu tu dah. Jadi zaman Nabi dia ada sistem upah menyusu ni. Tapi zaman lain ni tak ada dah. Tak ada dah. Bila zaman lain ni tak ada dah, macam mana kita dapat menentukan upah menyusu yang standard? Dah. Maka dia kena kira lah. Kalau kita mudah lah ni, kira hak nursery. Kira nursery berapa sehari. Umur sebulan, umur setahun, 2 tahun berapa. Jadi tok pekoh tu dia boleh fikirlah. Tapi kerjaan ni kerjaan bukan kerjaan kita ni. Biasanya dia berlaku balas lagu ni, naik di mahkamah. Tu akhir-akhir cara dia pun memberi nasihat lah kepada dua pihak ni. Maka dia ada hakam. Hakam mana juru runding. Dia akan cuba mendamaikan. Sebab cerita balas tolak ni dia panjang. Dia panjang. Jadi maklumat yang tepat ni berkenaan dengan cara penentuan berapa kena bayar upah ni, dia ni kena naik mahkamah. Jadi tok hakim yang menentukan berapakah upah standard. Tapi kuku mana pun bagi seorang hakim, dia kena carilah asas untuk menetapkan upah standard bagi penyusuan tadi berapa. Mana dengan qada yang tidak membebankan tok laki dan tidaklah wanaya pula kepada bekas isteri dia tu. Sebab kalau dia nak nyusu, dia kena fikir masa dia tidur, gapo dia kena makan. Kalau dia makan kekering semacam, dalam kekering pelata pula.
Kalau ikan kering gelama kau boleh kira plata ni hok cobek nipis pada ikan apa selah kuning. Tak ada dah ikan kering plata dah ni. Tak ada dah. Jadi macam mana nak ada zat? Dia pun perlu pada susu tu. Dia sendiri. Jadi kena mengambil kira supaya kedua-dua pihak tadi dia dapat menunaikan tanggungjawab. Wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Sekiranya kedua-dua pihak tadi mengalami kesulitan. Yang ni kedua-dua pihak tadi ada halangan untuk bersetuju atas upah yang standard. Maknanya alik tu lelaki ni tak ada pitih nak bayar. Alik tu lelaki tak ada pitih nak bayar upah hak standard. Yang mana si bini ni tak setuju. Dia kata tak pandai tu. Tak pandai yang masa kita. Ngukit, mula ngukit. Yang awak kedekut dia kata, hak tu lelaki ni memang tak ada pitih. Jadi bila begitu, bila kedua-dua pihak ni, hak ni malah nak nyusu, hak ni tak sewi pitih. Maka pada ketika tu kena cari fasaturdi'u lahu ukhra, kena cari ibu susu hak lain. Kena cari perempuan lain hak sanggup menerima upah tadi. Berapa tu lelaki ni boleh bayar. Jadi bila isteri dia tak sih, maka kena cari perempuan lain setuju, jadi bayar upah pada orang lain. Sebab apa? Sebab gimari bincang-bincang ni supaya kemaslahatan anak ni tidak terabad. Lama kan budak ni telenggok, selok, tak ada susu, tak cukup zat. Stres budak pun stres juga. Jadi syariat jaga benda ni. Walau bagaimanapun, ikut mana sekalipun, kebajikan budak tu dia kena dijaga. Kemudian dalam bab ni, kalau ada orang lain ni ibu ni tidak boleh dipaksa untuk menyusu. Kalau katalah mak dia tak sih nyusu, aku tak sih. Tak sih. Sebab dia nak jangok. Dia tak sih menyusu. Maka tidak boleh dipaksa dia menyusu. Melainkan tak ada orang lain yang sanggup. Maknanya kalau dia daripada awal kita tak sih nyusu, dia pun carilah orang nyusu, tak apa. Atas dia. Dia boleh cari orang lain boleh menyusu. Melainkan cari orang lain tak jumpa, orang lain tak sih juga. Ataupun jumpa wanita tak sanggup, budak pula tak sih. Tak sih budak, tak tahulah makan gapo. Tak kena dengan mulut dia. Supaya Nabi Musa lah, kita Nabi Musa dulu. Nabi Musa ni peranjuk berhenti depan istana Firaun. Asiyah ambil wa anak akak dia, panggil orang nyusu tak sih. Tak sih belaka. Akhirnya mak Nabi Musa sendiri pergi nyusu. Pergi nyusu di istana Firaun. Itu Allah Taala nak tunjuk kudrat dia. Jadi di sini masing-masing tadi dia kena jangan berkira. Dia kena wa'tamiru bainakum bima'ruf, kena bertolak ansur. Masing-masing tu kena ada keikhlasan. Maknanya ni anak kita nak balas secara mana sangat. Cuma dari segi menuntut hak tu boleh. Suami menuntut perempuan tu menyusukan anak dia, ataupun perempuan tu dia menuntut lelaki bayar upah untuk dia. Dia kena berunding dengan cara yang baik. Kalau sekiranya pendidik kedua isteri tak masih menyusu, suami tak ada duit bayar, maknanya apa penyelesaiannya? Suami tak ada duit bayar, upah pun tak ada bayar. Lalu juga parti nak putus menyusu, upah penyelesaian macam mana? Pada budak lagi. Bekok gerak lah anak tu.
Makna dua-dua tu tak ada rasa rahmah saya pada anda. Dah. Jadi berkira belaka tu. Berkira belaka. Jadi dia dalam keadaan masa tu siapa hak paling patut berala? Ibulah. Ibu ni dia susu tu dia mari percuma. Tu hawi. Jadi dia kena mahkamah boleh paksa. Dalam kitab tafsir dia kata ibu bila dia tak sah menyusu dia boleh dipaksa. Dalam keadaan tu laki dia tu tak ada pitih. Lepas tu tak ada orang yang sanggup nak menyusu dengan percuma. Jadi pada waktu tu ibu tu kena korban diri dia kena mengenepikan kepentingan peribadi dia kena menyusukan anak tadi sebab susu tu ada secara percuma. Sebab itulah tu buat sistem. Kalau ibu ni tak nyusu, bekok susu. Dah. Bekok susu. Jadi dia kena perah lah. Tu masa itulah. Maknanya perempuan tu dia kena tahu sistem yang Allah Ta'ala buat. Dari segi peraturan syariat, dari segi peraturan tubuh badan dia. Dia sebenarnya mak ni dia ambil tak dada dia juga. Dia kata biar aku benci kau ayahmu pun. Dah. Dada tu nyusu juga. Dia tak boleh dah sebab saya pada anda. Susu tu mari percuma. Kalau dia tak bagi mudarat untuk dia. Sebab itulah bahaya kalau perempuan ia bekok susu. Boleh jadi kanser. Kalau budak tu tak pandai isak, lagilah stres. Stres. Kepada ibu menyusu ni pula, bila dia menyusu tu sebenarnya banyak kelegaan. Tu kena tanya doktor lah. Doktor boleh hurai. Bab penyusuan ibu ni. Jadi kita sambung perbincangan kita ni ada lagi. Liunfik dhu sa'atin min sa'atih. Hak tak ada pitih. Lagu mana? Jadi insya-Allah kita akan sambung pada minggu akan datang. Apa yang baik dari Allah SWT, salah dah silap tu daripada kekurangan diri hamba. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.